شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Hormati serta para sahabat sekalian, InsyaAllah malam ini kita terus kepada tajuk, iaitu kita ingin membicarakan tentang satu cabang daripada persoalan yang sentiasa timbul di kalangan yang mempelajari hadis. Mungkin persoalan ini tak akan timbul kalau kita tidak mengambil tahu tentang hadis secara mendalam. Tapi kebiasaannya perkara ini mungkin akan ditemui nanti kalau kita terus mengkaji dan mempelajari hadis. Dan dia lebih kepada satu keadaan ataupun situasi yang akan dihadapi oleh seorang penuntut ilmu hadis bila dia mempelajari selok-belok pengajian ilmu hadis, dan dia akan bertemu dengan satu istilah yang berbunyi hadis dhaif. Jadi saya rasa sahabat-sahabat yang hadir malam ni dah pun banyak membaca tentang pembahagian hadis, banyak membaca, dan mungkin bertahun-tahun telah mengkaji secara individu. Kamera ada mic, ikut mic tu ya. Lock tak payah apa. Sedut. Jadi bagi yang dah bertahun-tahun mempelajari hadis, apa? Sini. Tiba-tiba dia akan tiba-tiba dah bertahun-tahun meja ni. Kita dah tekan dah. Okey. Itu kaedah yang terbaik. Betul. Apa ni? Ini seorang penuntut ilmu, bila dia mempelajari hadis, dia pasti akan jumpa dengan, dan dia akan jadi kita panggil asyik. Oh, ni ya. Wah, salah. Belajar. Ya Allah. Dia akan asyik dengan istilah. Dia akan jadi seorang yang apa? Yang prihatin peka terhadap ini hadis sahih ke dhaif ke. Dia akan jadi macam tu. Dan sebab dia diajar dari peringkat awal, mungkin awal bagi bertahun-tahun dulu ke tak tahu lah, yang awal tu ialah kita diajar bahawa ada hadis yang sahih, ada hadis yang tak sahih. Kemudian kita diajar juga maknanya kita ni mesti guna hadis sahih. Ada dhaif tak boleh guna. Ataupun ada yang buat ayat lebih lembut lagi, dia kata hadis sahih tu dah banyak lah, dah cukup, kita tak perlu pada hadis dhaif. Jadi bila kita dapat benda-benda macam ni, dia akan sampai satu situasi penuntut ilmu yang tadi tu, dia akan jumpa hadis dhaif yang dia dah buat satu kesimpulan tak boleh guna, tak boleh amal, tak perlu, tak aula, tak afdal. Maka dia jumpa hadis-hadis dhaif ni dalam buku-buku yang ditulis oleh imam-imam hadis. Sebab tak tahulah, ni saya punya pandangan, sebab setakat yang saya jumpa, mereka yang minat pada hadis, dia mula dengan mempelajari kaedah hadis, istilah. Dia tak mula dengan sejarah, dia tak mula dengan biodata, dia tak mula dengan mengenal imam-imam. Jadi dia lambat kenal biodata imam-imam. Situasi ni akan berlaku. Dia jumpa hadis yang dhaif dalam buku-buku tertentu. Kemudian lepas tu baru dia cek siapa muhaddis ini, siapa guru ni, siapa penulis buku ni, pengumpul ni. Jadi dia nampak macam satu benda yang agak bertentangan. Sebab contoh kita ambil buku Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud yang terkenal buat sunan, bukan dekat sunan, buku-buku lain pun ada. Dia ni bila baca biodata dia seorang imam yang hebat dan sebagainya, di antara murid Imam Ahmad dan sebagainya.
Kemudian dalam buku dia ada hadis dhaif, bukan satu dua bahkan lebih. Jadi penuntut ilmu nak tak nak dia akan depan situasi ni, dan situasi begini mewujudkan beberapa reaksi. Pertamanya ialah ada sebahagian yang akan cakap, ni biasa kita dengar, dia kata biasa Imam Abu Daud ni dia pun manusia biasa, dia boleh jadi silap. Jadi wujudnya hadis dhaif di situ, ada orang kata ialah kerana kesilapan Abu Daud dan imam-imam yang lain. Sebahagian lagi akan jawab, dia kata Abu Daud tahu imam, tapi dia buat buku ni, dia kata untuk kumpulkan macam-macam hadis. Tapi still timbul persoalan, kenapa dia masukkan hadis dhaif? Sebab kalau dia tahu hadis dhaif, lagilah timbul persoalan, kenapa dia masukkan hadis? Pening lagi, pening kali kedua. Kalau tak pening, alhamdulillah. Tapi ini situasi yang kita pernah lalui dan jumpa. Jadi antara keadaan macam ni menyebabkan penuntut ilmu hadis tak tahu macam mana dalam masa yang sama dia nak letak tinggi Imam Abu Daud dan imam-imam lain, dan macam mana dia nak tafsirkan wujudnya hadis-hadis ni dalam buku-buku tersebut. Baik, di sini saya boleh katakan kalau kita tak faham situasi macam ni dengan elok, kita tak boleh atasi ataupun tak boleh berinteraksi dengan betul, kita mungkin akan termasuk dalam beberapa golongan. Antaranya ialah golongan, ini saya ambil reaksi yang saya jumpa, ialah mereka yang salah faham bahawa hadis-hadis tersebut semuanya sahih. Ada orang macam ni. Sebab dia kata ini Imam Abu Daud, Imam semua hebat, kalau dia masukkan hadis ni, maksudnya confirm dia tahu hadis ni sahih. Dia istiham ni tu, ini hadis sahih. Tirmizi ke An-Nasa'i ke At-Tabarani ke, yang kita pernah dengar nama-nama ni, semua imam-imam. Kalau tengok beberapa dia Ad-Daraqutni pun ada kitab Sunan. Jadi dia kata selagi mana kita kenal ini imam yang hebat, dia pula ada kitab yang hebat, so kita anggap settle satu golongan. Golongan ni akan ambil mana-mana hadis dalam mana-mana kitab yang dikarang oleh imam yang berwibawa, dan dia akan cakap ini, tengok Abu Daud sebut dalam bukunya Sunan, Imam Ahmad sebut dalam bukunya Musnad, At-Tabarani sebut dalam bukunya Mu'jam. Dia hanya guna itu sebagai apa? Dalil. Cukup. Itu satu aliran. Satu lagi terhasil salah faham, terhasil pada ni ataupun reaksi pegangan orang ialah dia akan menyatakan, akan memandang rendah kepada imam-imam. Ini sebaliknya lah. Sebab dia kata apa? Ini hadis dhaif. Kalau ada dalam kitab imam-imam, di mana imam-imam ni tak tahu, so ini menjejaskan kewibawaan. So buku-buku imam hadis ni kita susah nak pakai, melainkan kena cek dulu. Ni ayat ni nampak macam bagus, nampak macam ilmiah, tapi dia ada satu unsur pandang rendah dan berbahaya sebenarnya. Sebab apa? Cerita macam ni. Kalau saya contoh, saya bincang dengan seorang yang macam ni, saya kata kat dia hadis ni ada dalam kitab Sunan Abu Daud. Dia bercakap, Sunan Abu Daud ni kita tak boleh baca macam tu je, kita kena cek dulu. Kita kena beli yang disemak oleh muhaddis moden. Sebab Abu Daud ni dia boh semua, dia campur aduk semua, tak tahu mana sahih mana dhaif. Kita kena cek balik. Cara dia cakap nampak macam ilmiah, macam confident, tapi dia buat macam ni kepada semua imam-imam ni, maka dia akan rasa kurang hormat kepada individu imam tersebut. Dan yang kedua, dia kurang ambil pandangan imam-imam tersebut. Dia kira pandangan pihak kedua. Maksudnya kalau saya cakap hadis ni Abu Daud kata sahih, Abu Daud guna dalam kitab dia, nanti saya kena cek yang lain dulu. Dan dalam kitab Arab, dalam syariat dalam industri buku Arab,
kita akan dapati ramai orang yang cek balik buku-buku sunan, buku-buku hadis. Dan kadang-kadang kita tak kenal pun siapa dia. Maksud tak kenal bukan dia tak betul. Kita tak kenal siapa dia. Tapi imam tu kita kenal. So kadang-kadang kita melebihkan orang yang kita tak kenal. Kan? Dia terkenal sebagai pengkaji di kalangan orang yang mengkaji. Contoh, saya bagi contoh. Husain bin Asad Ad-Darani. Siapa kenal? Siapa kenal? Tapi dia banyak menyemak kembali dan mencetak balik buku-buku hadis. Okey. Ataupun saya sebut Adil Mursyid. Siapa orang tak kenal? Adil mana? Dia adalah seorang juga pengkaji yang bekerja menyemak dan mengkaji buku-buku ni. Tapi kita tak kenal tak apa. Ini setengah-setengah orang ni kita tak kenal, orang tu pun tak apa. Kita yang penting orang kedua semak. Nampak? Kita dah kurang respect kepada penilaian utama pertama. Kita ambil penilaian pihak kedua. Sampai setengah orang dia tak kisah. Dia ada style macam ni. Style dia kata hadis ini riwayat Ibnu Majah dan ia adalah hadis yang sahih seperti mana kata orang ni bin ni dia ni. Dia seronok jadi tabiat gitu. Di negara Arab dan di negara kita. Jadi contoh kalau kita buat buku, kita buat artikel, kita cakap kita kata riwayat Ibnu Majah. Dia tunggu. Kenapa berhenti kat situ? Sambung lagi. Dan sanadnya sahih seperti mana kata orang ni. Adapun saya berkata sanadnya sahih. Oh, itu lagi kemahiran. Itu mana dia sampai tahap yang orang dah kata tahap dewa, tahap hebat. Ya. Jadi dia jadi dulu tabiat. Ini satu benda yang saya nampak dan saya lalui. Sampai ke satu ketika kita tak akan beli buku yang tak ada footnote. Walaupun buku tu elok, telah dicek. Sebab tu saya beritahu orang semua, buku Arab yang lama manuskrip dicek beberapa bahagian. Pertama dicek nas dia, teks dia. Sebab asal buku ni adalah tulisan tangan yang manuskripnya beratus tahun dahulu ke berpuluh tahun dahulu, maka perlu disemak dan cek balik, dibuat perbandingan, baru dicetak dengan komputer. Lepas cetak tu, kalaulah yang kita panggil orang yang cek ni dia nak buat footnote, dia buat lah. Kalau dia tak buat pun tak apa, dia dah menyemak. So setengah orang dia tak beli kitab yang nas dia, teks dia dicek elok, tak ada footnote, dia tak beli. Dia nak tahu juga hadis tu apa kata pihak kedua. Dia tak kira siapa. Ini satu penyakit. Saya kata penyakit lah, sebab dia dah mengabaikan penilaian generasi yang awal, yang pertama. Okay. Mungkin nanti kita akan faham dari contoh. Satu lagi ialah dia juga ketipukan salah faham, seolah-olah sama macam orang barat punya tuduhan. Orang yang ikhlas baca hadis, tapi kalau dia tak faham, dia akan bercakap macam orientalis yang tak suka kepada hadis. Sebagai contoh, ini bukan orientalis, ini Mu'tazilah dan Khawarij sebagainya. Dia ada satu fahaman di zaman awal. Dia ada satu fahaman, dia kata apa? Dia nak tolak beberapa hadis, tapi cara dia tolak, dia main helah. Pertama antara helah dia kata apa? Kami terima hadis Bukhari Muslim saja. Sebab hadis sahih hanya dalam Bukhari dan Muslim. Nampak? Idea daripada ahli pemikiran yang salah di zaman dulu. Bila ada idea macam ni, apa ulama Islam buat? Ulama Islam buktikan bahawa ada lagi hadis yang sahih di luar daripada Bukhari dan Muslim. Tapi hari ini saya pernah jumpa dan saya pernah dengar dan saya pernah baca orang Islam kita dan orang Talis Barat juga ataupun yang belajar kat sana yang mengatakan bahawa hadis yang okey Bukhari Muslim je, yang lain tu tak okey. So lebih kurang sama. Tapi dia mengaji hadis, dia orang Islam. Kadang-kadang bagi contoh, dia nak, dia kata apa? Kita kalau Bukhari Muslim baru kita terima. Yang lain kita nanti dulu kita cek ni. Nampak sama macam yang awal. Walaupun dia tak mengaku aku bukan Mu'tazilah. Memang kita tak kata Mu'tazilah. Idea dia sama. Baik. Dalam hal kita bincang sekarang ni pun, kalau kita kurang sikit hormat dan kurang yakin sikit kepada kajian ulama hadis yang silam, sebab kita tengok ada doa dalam kitab dia, kita pun macam ini macam mana? Kita sama macam orang talis yang sibuk nak menjatuhkan kedudukan ulama hadis
dengan mengatakan kajian mereka tak lengkap, tak sempurna, ada kecacatan dan kekurangan. Nampak sama. Sebab apa? Sebab kita tengok imam-imam ni hebat, tapi dalam kitab dia masih ada hadis dhaif. So dia ada slack sikit, dia ada kurang sikit. So kita kena check balik. Kita ni kena check balik. Kita ni dengan maksud apa? Zaman moden. Kena check balik. Jadi kalaulah orang-orang yang sokong amal orientalis ni, yang nak mentikaikan kehebatan ulama hadis dulu, dia akan jumpa apa yang kita buat, dia akan dapat ini lah bukti dia. Orang zaman sekarang pun tak berapa nak percaya dengan kaedah hadis ulama dulu. Sebab apa? Dia sebut nak check. Kalau Ibnu Majah, siapa kata sahih, siapa kata dhaif. Kalau Musnad Ahmad, siapa kata sahih. Orang kata sebab apa ni check-check. Ni imam-imam dulu ni dia campur semua. Jadi kita kena check balik. Nampak ayat tu. Di zaman Musnad lagi lah. Di zaman sebelumnya muncul Sahih Bukhari, zaman Musnad kita pergi. Zaman Musnad ni bermula lebih kurang hujung kurun kedua. Semua buka tulis Musnad macam-macam. Termasuk guru Imam Bukhari sana, Musnad Ishaq bin Rahawai. Dia ada Musnad. Jadi ada setengah penuntut ilmu hadis yang terlupa, yang terlepas pandang. Dia sangka sebelum Imam Bukhari buat Jami' Sahih, sebelum Muslim buat Musnad Sahih, belum dibuat Sahih, ulama dulu sebelum tak tahu yang mana sahih mana dhaif. Ini satu fahaman cukup salah. Yang sebenarnya apa? Mereka tahu sangat mana sahih dan mana dhaif. Tapi penulisannya kadang-kadang tak menampakkan begitu. Kita salah faham tengok penulisannya. Sebagai contoh Imam Ahmad. Saya nak terus bagi contoh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal 241 Hijrah, murid pada Imam Syafi'i, guru pada imam-imam hadis Bukhari, Muslim semua. Imam Ahmad ni dia ada buku Musnad, semua kita tahu. Sekarang ni kalau nak beli lebih kurang RM2,000, 50 jilid dalam PDF cik sikit dalam internet, boleh download. Ada yang RM2,000 tu ada download, ni ikut jilid. Imam Ahmad, kalau kita baca hidup dia imam dan guru pada semua imam hadis. Sampai ke Imam Ali bin Madini, guru pada Bukhari semua, kata dia ni imam yang kenal sahih dhaif, yang boleh kenal selok belok hadis. Tapi dalam musnad dia, kalau kita buka yang 50 jilid tu, ada hadis dhaif. Ada hadis yang terang-terang dhaif. Tak boleh nak kabur lah. Tak boleh nak cari jalan nak kata sahih, nak kata hasan li ghairihi wa tak. Baik. Jadi macam mana kita nak faham? Kalau orang tanya kita soalan, kenapa Imam Ahmad hebat tapi buku dia ada dhaif? Ini salah faham ni pernah timbul di zaman dia hidup. Bila anak dia tanya, anak Imam Ahmad Abdullah tanya, adakah semua yang ayah letakkan dalam buku Musnad Sahih? Dia letak, aku letakkan yang masyhur. Ada beza hadis masyhur, yang popular, yang perlu diketahui, dan aku ingin ia menjadi rujukan dan imam kepada orang supaya dapat diketahui dari mana datang riwayat tersebut. Jadi mana sekarang baru kita faham satu sudut, rupanya Imam Ahmad dan kitab dia kita tak boleh jadikan sebagai bukti ataupun sebagai tanggapan kononnya Imam Ahmad ni tersilap, terlupa, terlepas dan sebagainya. Okey. Jadi di kalangan yang saya beritahu tadi, tiga golongan tadi. Pertama, golongan yang menganggap bila ada dalam kitab ni semua sahih. Dia tak faham itu, satu. Yang kedua, dia tak faham metodologi penyusunan buku. Orang yang kedua, golongan kedua ialah dia tak faham dari segi dia nak apa? Dia nak semua buku dicek kembali kali kedua. Sampai Bukhari pun nak cek balik. Dan Muslim pun nak cek balik. Sebab tu ada saya jumpa satu buku yang kecil, tulisan orang Melayu kita. Dia tulis, dia kata hadis ini disahihkan oleh Muslim dan ia dinilai sahih pula oleh Syekh Albani. Dia nak pula yang nombor 2 lebih. Kalau ikut undang-undang tradisional orang tradisi orang belajar hadis, sebut Bukhari orang tak sebut dah. Mungkin kalau sebut Sunan Abu Daud, mungkin dia akan sebut orang lain sampai kata sahih, mungkin. Ini sampai Bukhari Muslim pun nak sebut juga. Hadis ini riwayat Bukhari dan saya mengatakan ia sahih. Contoh takkan sampai macam ni.
Maksudnya sampai ke tahap tu ada orang enggak nak menilai balik. Okay, nanti kita sebut macam mana cara penilaian itu yang dia bangga-bangga sangat kadang-kadang. Sebenarnya tak ada apa pun. Baik. Kemudian apa cara untuk kita memahami situasi ini? Pertama, kita kena kenal pasti. Kalau kita jumpa, ini terus pada praktikal. Kalau kita jumpa hadis dhaif dan kita buat research sikit lah, dan kita dapati dia diriwayatkan oleh orang yang terkenal seperti imam-imam zaman kurun kedua dan tiga hijrah ataupun kurun lepas tu, sehingga kan lepas tu lagi pun kita boleh cek lagi. Di sini kita kena hati-hati. Pertama, kita kena ambil langkah kenal pasti siapa imam tersebut, siapa sebenarnya. Di sini saya yakin ramai orang tahu tapi tak kenal. Itu maksud dia. Di sini maksud kita kena kenal cara nak memahami benda ni. Kita kena kenal siapa dia, di mana kedudukan dia, siapa guru dia, apa pujian guru dia kepada dia, apa pujian ulama kepada dia, di mana dia hidup, apa hasil dia, siapa dia, kedudukan dia. Dan yang kedua ialah kita kena kenal pasti buku yang memuatkan hadis tersebut, bagaimana latar belakang dan metodologi manhaj buku tersebut. Dua benda ni amat membantu untuk kita faham kenapa hadis tersebut ada dalam buku. Kita beri contoh. Ada orang tanya, dan timbulkan pertanyaan, kenapa dalam Bulughul Maram, yang buku yang dah kita kata dah ke belakang, Ibnu Hajar Asqalani dah 852 Hijrah meninggal, dah ke belakang lah buku ni kan, buku-buku hadis hukum dia panggil. Kategori buku hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum. Sebelum tu dah ada banyak dah, sejak kurun kelima dah ada ulama tulis tentang hadis hukum, seperti Al-Ishbili dan sebagainya, Al-Maqdisi, dia pun buat juga. Jadi ada orang tanya, kenapa ada hadis dhaif dalam buku Bulughul Maram? Sebab Bulughul Maram ditulis untuk mengumpulkan hadis-hadis nak buat dalil. Kenapa dalil ada dhaif? Baik, soalan pertama kita tanya dia, kenal tak siapa Ibnu Hajar Asqalani? Kau kenal nama, tak kenal siapa dia, duduk zaman bila. Sebab tu kadang-kadang zaman tu penting. Kita tak boleh samakan. Kita semua ulama kita hormat, tapi tak mungkin kita boleh samakan Al-Bukhari dengan An-Nawawi juga. Sebab ni zaman beza 400 tahun lebih. Ataupun Al-Iraqi dengan Al-Zahabi, walaupun dekat-dekat tapi ada kelebihan masing-masing. Jadi cek dulu Ibnu Hajar siapa, kenal tak siapa dia, dia cek dulu. Kemudian habis yang tu, dapat maklumat yang agak okey, tahu dia siapa, keadaan dia, kedudukan dia, cek Bulughul Maram dulu, tengok ada tak dia beritahu kat mana-mana kenapa dia buat buku tu dan tujuan dan susunan dia macam mana. Dan satu lagi soalan, betulkah ada hadis dhaif dalam buku tu? Soalan. Jawapan dia betul lah, sebab dia sendiri yang beritahu. Dia yang cakap, bukan lepas dia sebut hadis dia beritahu hadis dhaif ke apa, dia beritahu. Tapi setengah orang tak tengok apa kata dia, terus tengok apa kata footnote. Ini masalah setengah orang, dia beli buku macam tu, tengok footnote dulu, tak ada footnote tak mau beli. Ini masalah kita. Sedangkan kita perlu tengok konten dulu baru footnote. Mana lebih dulu? Konten lah. Footnote apa cerita nombor 2 nanti dulu. Jadi bila kita faham, barulah kita tahu bahawa bukan tujuan Ibnu Hajar nak kumpul hadis sahih semuanya, tapi dia nak kumpul hadis-hadis hukum yang digunakan sepanjang zaman dan ada kaitan dengan pengajian fiqh dan perlu diketahui oleh seorang Muslim, seorang penuntut untuk ilmu. Itu maksud dia. Jadi kita tahu benda ni. Sebab tu dipanggil, kita kena ketahui syarat penulisan buku tersebut. Okey. Itu akan membantu. Baik. Kemudian kita boleh sentuh sikit tentang hadis dhaif. Okey. Hadis dhaif kita semua tahu bahawa kesimpulan ringkas dia hadis yang tidak cukup syarat kesahihan. Tak kira lah orang cakap 5 ke 3 syarat, tapi bila tak cukup syarat, dia dhaif. Maksud dhaif dengan pembahagian-pembahagiannya ialah hadis yang tak sampai kepada tahap keyakinan ia benar datang dari Nabi SAW. Tapi ulama tak pernah samakan dia dengan hadis maudhu', dengan hadis makdzub, hadis tipu, hadis yang cipta, tak pernah. Dia di level yang lebih tinggi dan dia ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu kita dengar kadang-kadang orang guna istilah apa? Dhaif jiddan. Maksud sangat dhaif. Sangat dhaif bukan hanya tengok matan, tengok teks kan. Ini tengok kajian.
Kita tengok teks sepelik ni sangat. Kita ni pemikiran kita lah. Dia lebih merujuk kepada kenapa ia dhaif. Sebab tu ulama hadis, ini semua saya beritahu ni sebagai nak membantu ke orang memahami lah. Iaitu ulama hadis melihat kedaifan dia ada peringkat dan kesahihan hadis pun ada peringkat. Ini sama macam kita kata kalau kita perbandingan syurga dengan neraka lah. Syurga ada darajat dalam Quran sebut, iaitu tingkat-tingkat dia. Tak semua syurga sama level. Ada orang yang Allah bagi rumah di keliling syurga, ada orang bagi rumah, Allah bagi rumah di tengah, ada orang rumah di atas. Syurga Firdaus lebih tinggi kata Nabi. Dan neraka pun ada darakat, maksudnya tingkat-tingkat yang bawah. Sebab tu orang munafiqin fi darkil asfali minan nar, di bawah sekali dalam Quran sebut. Jadi hadis pun sama. Kategori ilmiah pembahagian hadis ni, dia bukan sahih semua sama sahih. Dia ada mungkin yang dipanggil asah, lebih sahih. Yang ni lebih, yang ni pula dhaif. Ini lebih okey daripada yang dhaif. Sama-sama dhaif tapi ini lebih baik. Ini ulama yang ketahui kategori. Tapi bukan maksud yang mustahil untuk kita faham. Kita perlukan masa untuk faham. Setengah orang kata mustahil. Sebab tu setengah orang kata dia kata apa? Tak boleh beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Ini kita akan bincang sekarang, terus masuk topik. Adakah boleh kita guna beramal dengan hadis dhaif? Ini perbincangan yang ulama bincang zaman berzaman, khilaf yang besar, khilaf yang qadim, yang lama. Tak boleh datang-datang kita hari ini satu hari kita kata aku nak selesaikan semua khilaf. Hadis dhaif tak boleh amal. So tak boleh dulu. Benda khilaf ni nak kadang-kadang nak timbus tak boleh. Khilaf lama panjang. Dan yang paling bahaya bagi seorang penuntut ilmu hadis zaman moden ni, dia shortcut banyak. Dia banyak nak tahu ringkas-ringkas ni. Dia akan jumpa apa? Hadis dhaif ada tiga pandangan. Ini saya beritahu malam ni lah, yang semua mungkin dah tahu. Satu pandangan ulama kata boleh amal secara keseluruhan. Boleh ambil, jumpa ada dhaif boleh amal. Ini bukan maksud boleh buat hukum dalil, boleh amal maksud. Satu grup lagi kata tak boleh langsung. Dan ramai juga yang menulis yang mengatakan ini pendapat Imam Bukhari. Sebenarnya tak, bukan pendapat Imam Bukhari. Itu kadang-kadang kita tak kaji mendalam. Kita jumpa dengan orang yang cakap begini-begini mewakili pihak lain. Susah juga. Ada ramai yang kata ini pendapat Imam Al-Bukhari. Saya dulu pun baca, kat mana pandangan ini? Siapa yang cakap kata ini Imam Bukhari? Ada orang cakap. Tapi bila ulama lain kaji balik dan cek balik, rupanya Imam Al-Bukhari tak boleh kita golongkan dalam golongan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga ialah boleh beramal dengan syarat. So ini yang ramai orang duk bincang. Cara bincang macam mana? Segolongan yang kata dengan syarat kita boleh beramal, maka dia cek syarat tersebut. Syarat tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani di antara orang yang ceritakan balik, syarat ni sebenarnya bukan syarat baru timbul. Syarat ni dipahami daripada amalan muhadis dulu. Semua ulama Ibnu Hajar cerita dulu saya faham dulu. Saya rasa salah faham masa saya belajar dulu. Saya ingat Ibnu Hajar yang buat syarat ni. Sebenarnya dia cerita balik apa yang telah berlaku. Itu maksud itu kena jaga penceritaan. Okey. Kemudian syarat dia apa? Mesti hadis yang berkaitan dengan fadail, beramal, bukan berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ganjaran pahala, bukan berkaitan dengan akidah ataupun hukum halal haram. Yang kedua syarat dia apa? Tak boleh terlalu dhaif. Maksud ini kategori yang ulama saja tahu. Tak boleh terlalu dhaif. Maksud periwayat yang bawa hadis tu teruk sangat tak boleh. Yang ketiga, mesti dia ada kaitan dengan satu asal yang ada dalam Islam. Dia mesti ada kaitan dengan benda yang dah diketahui dalam Islam. Maksudnya dia tak boleh bawa benda baru. Dia bawa benda sokongan maksudnya. Dan ada satu lagi syarat yang juga disebut dalam kitab lain, disebut oleh Ibnu Hajar, jangan diiktiqad, disangka ia benar 100% datang dari Nabi. Nah, amal maksudnya. Okey. Ada orang dia datang, dia kata syarat ni semua bagus, tapi semuanya kita tak boleh nak apply zaman sekarang. Ada orang idea ni, jadi dia akan kembali kepada tak boleh guna juga hadis dhaif. Nampak tak? Tapi dia akan pergi dulu sini. Dia kata syarat ni sebenarnya payah nak dapat. Syarat pertama
Contoh dia kata fadail, ramai orang ambil hadis masuk bab hukum, masuk akidah, dia ambil semua, dia pakai borong. Betul juga kadang-kadang. Yang kedua dia kata nak tahu kedaifan, daif sangat ke daif sikit, ini semua hadis dia boleh buat, kita tak boleh buat. Kan? Betul tak? Jadi akhirnya dia kembali kepada tak boleh amal. Saya nak beritahu bahawa di kalangan Allah Alam, ini apa yang saya jumpa di kalangan para ulama hadis yang terkemuka sejak dulu sampai hari ini, mereka menetapkan syarat ni sebab mereka nak benda ni ada guideline, bukan untuk syarat ni semata-mata letak dan tak boleh dipenuhi dah. Dia nak ada guideline, bermakna boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi cubalah dapatkan guideline ni, cubalah amalkan panduan ni. Dan terbukti mereka sendiri menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Kan? Ini kalau orang tak percaya boleh buka satu buku je. Kalau tak boleh buka banyak pun, buka satu buku. Buku yang saya bawa ni buku Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi. Dalam ni jelas dia beritahu hadis-hadis yang dhaif, tapi makna hadis tersebut diambil oleh beberapa ahli fiqh di kalangan mazhab-mazhab yang terkenal. Jadi kita tak boleh nafi kata oh ini kita tak boleh guna, tak guna. Sebab tu kadang-kadang kita cakap dengan orang yang banyak sangat teori tapi tak ada contoh amalan. Sebab tu bila kita tanya dia dan kita bagi pandangan, dia akan terkejut. Sebagai contoh, kita tanya dia amalan-amalan dalam solat ni, dia kata adakah semuanya yang kita buat tu ada hadis yang sahih yang sama taraf semua? Jawapannya tak. Ada sebahagian daripada amalan yang kita buat dalam solat diambil daripada sahabat, tak ada hadis, tapi sahabat tu adalah pewaris Nabi, tak ada hadis. Sebagai contoh, menegur imam yang salah baca, tak ada dalam mana-mana hadis yang sahih, tapi diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang tertentu. Okey. Dan saya nak beri contoh mudah satu lagi yang saya jumpa masa saya mengajar kitab ni di surau Al-Amin Benasi'on. Okey. Bagaimana tentang membaca bismillah dengan kuat. Okey, kita tengok apa Imam Tirmizi sebut tentang bismillah, baca bismillah ni, nak baca kuat atau baca perlahan. Ini khilaf yang terkenal dalam semua mazhab. Kita berlapang dada. Mungkin nak tengok macam mana contoh. Okey, dia bawa satu hadis yang beritahu bahawa kita kena baca perlahan bismillah. Dia bawa hadis tu first. Hadis yang saya baca ni daripada Abdullah bin Mughaffal yang menyebut ni bahawa aku bersolat sama Nabi dan sama Abu Bakar Siddiq dan Umar dan Uthman, aku tak pernah dengar mereka menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan kuat. Mereka menyebut Alhamdulillah dengan kuat. Okay. Hadis ini juga hadis ini riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. Okey, dan dia bawa hadis yang kedua. Dan ada lagi hadis lain yang menyebut nampak zahir, dia mengatakan mereka membuka bacaan mereka dengan Alhamdulillah. Dalam Sahih Muslim dan Bukhari ada hadis itu. Baik, tapi dia bawa satu hadis. Hadis ini daripada Ibnu Abbas riwayatnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Okey, Nabi buka sembahyang baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa kata footnote ni? Apa kata footnote? Kita tak memperkecilkan footnote ni, tapi kita imam tu lagi besar daripada footnote lah. Itu maksud saya. Bukan nama kita dengan footnote tu kita lagi kecil lah, macam dia dah mengkaji kan. Dia kata dhaif dalam kurungan dhaif footnote dia. Juga riwayat Abu Dawud. Okey. Kemudian dia kata Imam Tirmizi pun kata dhaif juga. Imam Tirmizi pun kata dhaif, patutlah dhaif. Dia pun kata walaysa isnaduhu bidzak. Ini satu istilah yang diguna mengatakan bahawa ia pun dhaif, hadis dhaif. Okey. Kalau Imam Tirmizi sedang sebut, dia confirmkan hadis dhaif. So sepatutnya kita baca apa dia kata, lu berfootnote kan. Tapi saya saja nak ceritakan tabiat orang-orang tertentu. Dia baca footnote daripada kata imam. Takkan sama kan? Tapi tengok apa komentar dia. Dia kata apa? Waqad qala bihadza iddatun min ahli al-ilm. Dan mengambil pandangan ini sebahagian sebilangan ahli ilmu.
Masuk pandangan apa? Baca bismillah kuat. Hadis dhaif. Dia pun setuju, semua orang setuju. Okey. Minhum, min ashabin Nabi, daripada sahabat Nabi. Nampak? Di sinilah puncanya kenapa ulama seperti Imam Asy-Syafi'i guna bismillahirrahmanirrahim kuat. Bukan datang tiba-tiba. Bukan dia tak tahu hadis dhaif. Dia tengok sahabat. Dia kata minhum, mereka Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan tabi'in. Sebahagian tabi'in selepas mereka mengatakan al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim, mengatakan kuat. Begitu juga lah yang diambil oleh Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Nampak? Jadi dalam hal ini hadisnya dhaif. Dan kita jangan terkejut kalau kita jumpa orang yang kata saya tak nak baca kuat, ni dhaif. Kita tak nak paksa cekik dia suruh dia baca tak, tapi kenapa agaknya kenapa agaknya wujud perbezaan pandangan. Walaupun hadis dhaif, boleh amal tak? Memang telah diamalkan pun oleh sahabat dan tabi'in. Dan kalau Imam Asy-Syafi'i ambil pandangan ni, dia bukan buat pandangan yang pelik dan berlain dan tak ikut sunnah tak. Dia ambil sudah ramai. Dan dia beritahu juga yang apa ni, sebelum tu dia kata orang yang baca lagu ada juga. Contohnya Abu Bakar, Umar, Uthman, sebagian tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad. Nampak? Jadi beginilah yang membuka ruang untuk kita faham fiqh. Okey. Itu tentang beramal hadis dhaif. Jadi saya apa ni nak beritahu bahawa tak boleh kita halang tutup pintu penuh mengatakan tak boleh dhaif, saya tak nak dhaif. Ada setengah kata apa ni sahih ada banyak berapa ribu, hang bagi tahu berapa ribu, orang dah cakap berapa ribu, bagi tahu berapa ribu. Orang cakap banyak ni, cakap kan. Apa kan? Dia cakap tu banyak ada sahih. Kemudian ada dhaif juga yang hang nak buat. Boleh juga kan. Sabarlah sikit kan. Jadi janganlah macam tu. Sebab kadang-kadang yang kita buat tu qunut witir dalam bulan Ramadan. Hadis dhaif. Kenapa kita buat semua? Pernah orang bersoal kan? Sebab ada sahabat buat. Tu cerita. Turun sujud lutut atau tangan dulu. Kedua-duanya dhaif hadis tu. Di kalangan imam-imam besar. Tapi di kalangan orang moden dia nak kata sahih juga salah satu. Itu maksud saya, kita kadang-kadang kena tengok teks asal daripada footnote. Itu maksud saya. Footnote kata hadis ni sahih, ni dhaif, ni dhaif, ni sahih. Sebenarnya imam-imam Bukhari Muslim yang memang hebat ni dah memdhaifkan kedua-dua. Turun lutut dulu ataupun tangan, dua-dua dhaif dari segi riwayat. Tapi apa? Sahabat Nabi ada. Mereka tunjukkan masuk riwayat yang jelas menyebut termasuk hadis jangan duduk macam entah duduk semua tu dhaif. Dia dhaif oleh imam-imam hadis. Kita tak mau tengok imam-imam tu kita kata, dhaif saya kata sahih ni Ustaz, saya cakap yang saya tahu. Memanglah footnote. Memang sahih. Tapi apa kata imam-imam dulu, pernah tak kita ambil masa? Saya tak nak masa Ustaz, tak nak masa tak apa. Kalau ada masa, pernah tak kita tengok apa agaknya kata imam-imam dulu tentang hadis ni? Apa agaknya? Dan majoriti sahabat yang kita temui turun lutut dulu. Sebab tu tak heran ada ulama yang ambil pandangan lutut dulu. Dia ada kekuatan dari segi bilangan dan sebagainya. Kita pula kita pegang sahih. Siapa kata sahih? Hadis ni kat mana hari ni? Kita bincang balik. Hadis ni kat mana? Siapa riwayat? Kitab mana? Sanad dia apa? Siapa riwayat? Panjang cerita. Kita tiba-tiba sahih. Okay, itu masalah. Okey. Bila kita setuju benda ni, baik. Persoalan yang sebelum kita masuk dan seterusnya, dan kita masuklah semua ini ada antara yang saya plan untuk beritahu lagi. Satu benda yang kita perlu tahu juga ialah adakah benar hadis tersebut dhaif? Maksudnya bila saya kata dalam kitab Musnad Ahmad ada hadis dhaif. Ini satu pernyataan daripada saya. So tugas kita sebagai pengkaji yang nak buat kajian, yang hormat kepada ilmu dan hormat kepada akal kita, buktikan kedhaifan hadis ini. So timbul satu masalah. Macam mana kita nak tahu hadis dhaif? Sebenarnya ada dua cara. Saya boleh bagi cadangan sebab kita bercakap ni kadang-kadang bukan bercakap dengan orang yang sama level kan. Ramai orang ingat kita, jangan kita bercakap seolah macam orang ni sama level. Ada orang level yang lain. Okey, yang mampu dia boleh cek dengan cara satu persatu. Apa dia kena buat? Hadis tersebut yang diisytiharkan dhaif oleh pihak lain,
Maksud orang lain kata dhaif. Dia kena check. Dia nak check macam mana? Susah nak check. Dia boleh check dengan cara yang mampu, iaitu pertama dia kena pastikan hadis tu ada kat mana. Siapa riwayat? Okey, katalah dia check hadis tu ada dalam Sahih Bukhari contoh. Maka dia tahu, oh ini sahih. Sebab hadis tersebut yang sama maksudnya ada dalam Sahih Bukhari. Sahih. Okey. So dia menggunakan buku-buku ni. Ataupun dia check siapa kata sahih dan siapa kata dhaif. So ini boleh dicek juga dalam banyak-banyak buku. Dalam banyak buku kita cek. Ataupun kita boleh tanya orang yang tahu, ustaz ke pengkaji mana, tolong beritahu saya siapa yang nilai hadis tersebut. Okay. Maksud sekarang saya bawa satu hadis dalam Musnad Ahmad. Saya kata kenapa lah Imam Ahmad ni guna hadis ni dalam Musnad? Hadis dhaif. Maka saya cek siapa yang kata dhaif. Okey. Jadi selepas kita buktikan ada ulama kata dhaif, ada pengkaji kata dhaif, memang dhaif dan sebagainya, baru kita mula cek kenapa hadis tu wujud dalam buku tu. Sebab tu level dia bukan satu level. Orang boleh cakap macam-macam kan? Orang cakap macam contoh, tapi contoh mudah. Orang cakap dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Ustaz. Okey. Hadis lah. Hadis ni nampak 1 2 3 4 ni. Ustaz tolong beritahu saya. Kenapa ada hadis ni dalam Sunan Tirmizi? Sebab Imam Tirmizi ustaz kata mengaji dengan Imam Muslim, dia ni orang hebat. Imam Bukhari, Imam Bukhari sayang dia semua. Imam Muslim semua dia orang hebat. Kenapa ada ni? Saya kata dari mana anda ambil hadis ni dhaif? Dia kata daripada dhaif Sunan Tirmizi. Kan? Betul ya jawab dia. Dia kata dhaif Sunan Tirmizi. Siapa buat? Syekh Albani. Dia dah bagi siap-siap dhaif Tirmizi, sahih Tirmizi. Saya kata, dari mana anda boleh cakap? Dari mana anda pasti kajian itu betul? Maksudnya adakah dalam kitab betul saya tulis dalam Facebook pun ni apa? Ramai orang suka baca buku yang dah terpisah, yang dah pecah. Dia tak baca buku asal. Okey. Ini biasa ni, semua orang melalui benda ni sebab dia suka tengok, orang panggil apa? Propaganda. Dia suka tengok benda yang orang bising. Dia tak tengok asal. Maksudnya kita bila kita nak pergi ke tempat, ada signboard lampu banyak, kita tertarik, ini maksudnya. So cerita dia, orang seronok bila mana Syekh Albani buat pembahagian sunan. Dan bukan Syekh Albani seorang yang buat idea pembahagian ni. Ada ulama lagi yang buat idea pembahagian. Maksudnya saya ambil kitab ni, ada 1000 hadis, saya cek sahih berapa, dhaif berapa, saya cetak berasingan, saya pisahkan. So saya kata apa? Saya nak tolong orang, senang. Sebab saya dah begitu saya siap. Nak yang sahih, okey ambil buku ni. Nak yang dhaif, ambil buku ni. Itu maksud dia. Tapi idea pemisahan ni juga ditentang oleh ramai ulama hadis. Sebab apa? Sebab pertama ni ialah buku asal ditulis tu, ulama tulis tu buku asal tu lain. Kita dah pisahkan jadi lain. Betul tak? Dah pisah jadi lain. Dan memang masalah tu timbul bila mana penuntut ilmu tak beli buku asal. Sebab apa? Beli buku asal aku bukan tahu pun sahih yang mana. Aku beli buku ni, aku tahu siap-siap. Jimat dan masa aku, jimat tenaga, jimat kepala otak aku. Masalah yang kedua timbul, betul ke pembahagian tu? Adakah betul? Macam contoh saya pegang 1000 hadis, 500 dhaif, 500 sahih. Saya dah buat siap. Orang boleh tanya saya balik, pasti ke? Kalau saya nak cek balik boleh? Saya cakap tak boleh, saya dah cek. Mana boleh kita tak tahu dah salah ke, silap ke mana ke, termasuk ni. Sebab tu bila Syekh Albani buat, ada hadis yang dia pindahkan lepas tu dalam cetakan lepas tu. Bila dia cek balik salah, dia pindahkan dalam kitab ni. Asal kitab dalam sahih, contohnya masuk balik dalam dhaif. Dalam dhaif, pergi balik dalam sahih. Susah. Kita pula boleh cetakan lama. Kita pun tak tahu cetakan baru yang mana. Masuk ni. Dan ada hadis yang ada dalam dua-dua kitab. Ada dalam dua-dua kitab. Maksudnya kita nak atasi masalah ni. Jadi itu maksud dia sekarang. Bila kita tengok kadang-kadang kita istihad dulu dia dhaif dengan banyak sangat kajian lain. Tanpa kita pasti sahih, dhaif betul ke? Dhaif ke sahih maksudnya. Okey, itu maksud dia. Okey, bila kita dah habis bab tu, kita yakin okey, dhaif settle. Sekarang ni kita dah sampai macam dia tengah berjalan ni. Jalan satu step. Kalau saya ulang balik ingat agak. Apa ada ni? Ada rekaman.
step yang saya buat ni adalah untuk sampai kepada nak tunjukkan satu benda yang kita tak boleh tiba-tiba lompat, kita kena satu step. Okey, sekarang dah sampai step dekat habis lah maksudnya. Iaitu kita yakin ini dhaif. Hadis ini dhaif, ada dalam kitab ni, settle. Okey. Rupanya belum settle lagi. Ya, kita nampak ada. Okey. Kita kena timbulkan banyak soalan. Hadis ini dhaif. Okey, ada dalam buku imam ni. Okey. Kita kena pergi pada jawab soalan tadi yang mula-mula tadi. Kenapa agaknya dia masuk ke hadis ni? Kita kena cuba fikir dengan cara dia. Walaupun kita takkan sampai tahap dia, tapi cuba fikir cara dia, bukan cara kita. Sebab kalau kita fikir cara kita akan petikai. Kenapa aku buat macam ni, kenapa? Tak, kita fikir cara dia. Kenapa aku nak buh benda ni? Itu maksudnya. Sebab tu bila ulama letakkan diri di tempat imam-imam ni, baru nampak kan, sekurang-kurangnya nampak kenapa dia bawa hadis tu. Dan tengok tajuk dia bawa hadis tu, tengok di mana dia bawa hadis tu. Dan paling penting tengok ialah ada tak dia komen dan buat ulasan tentang hadis tu. Contoh jelas tadi, hadis Tirmizi tadi yang dia bagi tahu jelas ini dhaif. Dan ada hadis lain yang bagi tahu. Dan juga Abu Dawud dan sebagainya, tapi Imam Tirmizi banyak sikitlah. Sebab tu Imam Tirmizi ni satu contoh yang cukup cantik untuk kita buat kajian. Hadis yang dia kata dhaif tapi dia sebut juga dan dia kata pula ada orang beramal. So ini cantik. Okey. So kadang-kadang ada hadis yang dhaif, imam-imam disebut dan dia buat ulasan. Masalah sekarang ni ialah orang yang quote daripada buku mereka ni tak letak ulasan tu. Ini satu masalah besar yang berlaku negara Arab dan di sini. Contoh, di negara Arab sama ada penulis dia akan buat buku, dia akan buat riwayat Tirmizi. Lepas tu dia kata apa? Hadis ini dhaif. Ya. Riwayat Tirmizi, hadis ini sahih. Ataupun dia cakap bersama syarat dia kata rawahu Tirmizi, qultu, aku berkata hadza haditsun dhaif. Kan? Ada qultu hadza haditsun sahih. Kan? Dia dalam Melayu pun ada, dalam orang Malaysia buat juga. Riwayat Tirmizi bagi nombor hadis dhaif. Hadis sahih. Soalan sekarang, di mana ulasan Tirmizi? Kenapa tinggalkan? Ada orang kata tak apa lah, ustaz dia tinggal pun dia beritahu hasil. Sebenarnya tak. Kadang-kadang hasil yang kita beritahu daripada footnote, balik pada masalah tadi, pada footnote, bukan daripada imam tu. Sekurang-kurangnya kalau nak adil, buat macam mana? Hadis riwayat Tirmizi, beliau berkata hadis ini sahih, aku berkata pula. Mungkin boleh tahan, tapi dia padamkan. Bila dia padamkan, apa masalah yang berlaku? Ada orang akan sangka hasil yang kita beritahu tu sama macam Tirmizi. Itu satu. Sedangkan tak. Sedangkan tak macam tu. Yang kedua, ada orang akan sangka apa? Tirmizi tak ulas. Dia bercakap, ish, hadis ini dhaif. Tirmizi tak ulas pun. Siapa cakap tak ulas? Dia bagi komen yang panjang kadang-kadang. Panjang komen dia. Tapi kita tak ringkaskan. Kita tak cuba nak ringkaskan. Kan? Jadi ini masalah kita sekarang. Jadi pertama kita pastikan adakah dia ulas, dia beri komen. Contoh kita baca hadis satu lagi. Kita baca. Okey, hadis ni. Hadis man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirah al-ula kutiba lahu bara'atan. Siapa yang solat kerana Allah 40 hari pada jemaah, dia sempat takbir pertama setiap solat itu, dia akan tulis untuk dua pembebasan, satu daripada neraka, satu daripada kemunafikan. Okey. Apa kata Imam Tirmizi sini? Dia panjang ulasan. Okey. Dia kata hadis ini diriwayatkan juga secara mauquf daripada Anas. Ini satu istilah lagi. Maksudnya yang dia jumpa, yang riwayat yang banyak dia jumpa, yang ada ialah hadis ini juga diambil daripada Anas kata-kata dia. Okey. Dan yang menjadikan dia kata-kata Nabi ialah orang ni dan orang ni. Okey. Dia membawa satu lagi, dia kata pun kata-kata Anas, dan dia kata dia menyokong bahawa ini hadis ni pun dhaif daripada kata-kata Anas. Sudah beritahu Ustaz. Apa footnote kata? Hasan. Hadis hasan. Kan dah lain. Kalau kita cakap hadis ni begini, hadis ini hasan. Kita boleh ingat Tirmizi kata hasan tak? Tirmizi ulas sampai dia bawa 2 sanad dan lebih nak mengatakan. Tapi dia letak bab itu, kelebihan takbir yang pertama dalam jemaah.
So dalam hal ni kita nampak beza antara muhaqqiq, penyemak yang edit yang buat bunuh ni, dan imam tu. Okey. Kemudian hadis lain kita boleh ambil juga hadis lain tentang baca doa iftitah. Doa iftitah. Okey. So dia bawa hadis doa iftitah dan dia kata begini dan dia bawa kata iftitah daripada Umar yang kita semua tahu, iaitu apa ni, subhanakallah wa bihamdihi tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Memang dibawa riwayat-riwayat yang dhaif dan penyemak ni pun mengatakan dhaif sama. Sini dia bawa satu, dia bawa dua. Okey, dia kata dhaif dari segi sanad tersebut, tapi okey, dan dia bawa semua ni. Okey, hadis ni kita boleh jadi sebagai contoh. Maksudnya kenapa dia ambil dan bawa hadis tersebut? Kerana dalam bab ini, sebagai contoh saya jawab, ada riwayat lain yang jelas daripada Umar bin Khattab. So hadis ini mungkin tak sahih daripada sahabat yang lain, tapi sahih daripada Umar. Itu maksud dia. Jadi tak boleh kita kata dhaif ni settle dhaif semua. Jadi mana ini antara cara kita memahami. Okey. Ada orang kata kalau dhaif, mengapa jadi dalil? So ini kembali kepada kesilapan fahaman yang pertama, iaitu hadis dhaif tak boleh amal dan hadis dhaif tak boleh buat dalil. Baik, sini timbul persoalan. Ramai yang kata macam ni, tak boleh dalil. Kita pun dengar tadi dia kata apa, syarat nak beramal hadis dhaif dia mesti dalam bab yang bukan halal haram, bukan hukum kan. Kenapa ulama hadis seperti Imam Tirmizi dan lain lagi masuk ke dalam bab-bab sunan, bab fiqh ni, hadis-hadis yang dhaif, dan mengatakan pula ada imam yang ambil benda ni. Ini maksudnya fahaman kita kurang jelas tentang benda ni. Kita faham kata dalil ni mesti hadis sahih, mesti Quran dan hadis sahih. Sedangkan kita lupa dalil ni melibatkan banyak lagi benda. Siapa yang belajar usul fiqh dia tahu bagaimana ulama nak keluarkan hukum, dia kena tahu macam-macam, termasuk aspek bahasa, termasuk fatwa sahabat, termasuk fatwa tabi'in, termasuk amalan ahli Madinah pada sebahagian orang, termasuk banyak benda, baru dia boleh dapat satu kesimpulan nak buat hukum fiqh. Okey. Ini saya teringat kata-kata apa? Kata-kata John Maxwell yang pakar motivasi tu. Ada orang berjumpa dia, kata dekat dia kata lebih kurang tu lah, dia kata bagi tahu saya satu saja benda yang saya boleh buat untuk jadi orang yang hebat. Cerita banyak tak mau, saya nak satu. Saya nak buat benda ni. Dia kata. Dia maksud apa kata apa? Satu benda yang hang patut tahu untuk jadi hebat ialah hang kena tahu lebih daripada satu benda untuk jadi hebat. Maksudnya. Ini ayat ni boleh guna juga untuk orang yang nak jadi hebatlah hadir ke fiqh. Hang tak boleh jadi hebat kalau hang setakat tahu satu dua benda, hang kena tahu lebih lagi. Ada seorang kata, Ustaz, saya nak kira dalam bidang ni. Saya nak kira saya abang macam mana? Kan? Saya duduk mengaji lagi tak habis, tiba-tiba main seorang dia kata, saya nak belajar Arab, sebulan saya cakap Arab. Saya kata, aku mengaji 5 tahun, aku rasa aku macam-macam lagi tak tahu. Tipulah, aku cakap begitu orang kata, okey, 3 bulan sudah. Takkan macam tu. Sebab tu ada seorang pensyarah hadis, bila dia habis buat kelas hadis, orang tanya soalan atas kertas, ada tak cara yang singkat untuk saya faham mustalah hadis? Jawapan apa? Tidak ada. Jawab tu je. Itu soalan. Adakah ada jawapannya? Tidak. Soalan lain? Itu je. Takkan dia cakap ada. Orang tanya kalau ada apa dia? Sudah. Cakap apa? Takkan tak ada. Okey. Dah ada orang bertikai, kenapa kalau dhaif? Persoalan yang timbul, dia letak dalam buku dia. Jadi rujukan kan susah. Okey. Maksudnya macam ni. Wahai Imam Tirmizi, wahai Imam Abu Dawud, kenapa letak dia dhaif? Yang kau pun tahu dhaif. Sebab kami tak tahu. Nanti kami ambil dan sebagainya. So apa agak-agak dia jawab? Kita pun tak tahu kan. Tapi kita agak-agak jawab dia, ialah dia buat buku ni pertamanya untuk orang zaman dia yang bukan macam kita. Tu kena fikir juga. Orang di zaman dia, di depan dia, yang pegang buku ni bukan macam kita yang pegang buku ni. Kan? Saya walaupun saya pegang cabut kulit-kulit, tapi dia tak sama dengan
murid Imam Tirmizi zaman tersebut yang tahu apa yang Tirmizi cakap, yang kenal apa yang Tirmizi sebut. Kita ni baca qala haddatsana Ahmad bin Mani, kita Ahmad mana kita tak tahu. Sebagai contoh kan. Tapi murid depan dia, kita tahu Ahmad ni yang mana, kita tahu. Kalau tak tahu baru tanya, Syekh ni siapa dia ni? Baru tanya. Maksudnya murid di zaman dia, bila dia buat buku, kena faham buku ni pertama sekali dipegang dan diambil oleh murid-murid dia zaman tersebut. Dan ulama hadis zaman tersebut, dan orang masyarakat zaman tersebut memang tinggi kebolehan dia, dan dia boleh terima benda sebagai benda yang penting, benda yang dia faham. Kita tak kata semua tiada dalam satu zaman tu, tapi level tu kena ada. Dan murid dia faham, sebagai contoh murid dia faham macam mana. Bila Imam Tirmizi ke Abu Daud bagi satu hadis dengan sanad, apa tujuan dia bagi sanad? Antara tujuan dia bagi sanad ialah untuk bagi tahu dari mana asal hadis ni. Dia tak macam kita sekarang, Nabi bersabda, sampai sanad pun tak tahu macam mana, tapi Nabi bersabda. Ada zaman kita, zaman dia satu yang memalukan, kalau dia bagi hadis dia tak beritahu sanad. Bila dia beritahu sanad, murid dia tahu pertama dari mana dia ambil, yang kedua kedudukan hadis tersebut. Kalau hadis itu dhaif, bagi contoh dhaif yang nyata, murid dia dengar dah tahu lah, tak perlu dia bagi ulasan, betul tak? So ini masalah yang berlaku kadang-kadang. Ada orang kata, kenapa Abu Daud ni dia panggil sukut Abi Daud diam begitu. Hadis dia jelas dhaif. Saya sebagai pelajar hadis di zaman moden, di semester yang pertama, dapat temui kedaifan hadis ni. Kenapa Abu Daud tak mention benda ni? Kan? Adakah Abu Daud tak tahu? Jawapan dia, Abu Daud lebih pandai pada hang. Confirm lah, dengan satu semester mengaji, Abu Daud mengaji 10 tahun. Jadi ada sebab dia tak mention. Okay, antara sebab dia, ni saya nak mula bagi jawapan pada persoalan yang kita buat kuliah malam ni. Antara sebab dia tak mention, ini kita rujuk pada hadis yang dhaif. Okey, dia sebutlah kitab dia dan dia tak bagi tahu dhaif. Itu maksud dia. Ini yang kadang-kadang yang agak menirukan kita. Kalau dia bagi tahu, saya lah. Cuma masalah dia ialah kita kena cari ulasan itu. Okey. Okey, sekarang kita masuk pada hadis yang dia sebut, dia tak beritahu. Maka apa kita nak faham? Pertama, bila dia beritahu sanad, dia beritahu sanad pada murid dia, dan sanad tu nampak sangat dhaif, dia tak payah ulang. Itu maksud dia. Maksud kalau macam kita zaman sekarang, kita tahu dalam kampung ni ada seorang, nama dia contohnya apa ni, Mantoge ni memang menipu. Jadi kita beritahu lah, saya baru ni dengar cerita kata ada orang ni buat siapa tu tak Mantoge. Mantoge. Tak payah ulang lah. Mantoge yang cerita dan dia ada seorang yang baik. Tak payah beritahu lah. Maksud faham dah. Tapi kalau orang yang baik pun sama. So sekarang ni bila dia cakap satu benda, dia tak ulas. Kita jangan cakap kenapa lah kau tak ulas. Kenapa tak boleh komen? Kami susah nak cari. Susah sebab zaman kita. Dan kalau kita cari, sebenarnya ada ulama ulas dan bagi komen. Dia tak perlu. Sebab tu ada satu hadis yang Ibn Hajar kata, hadis ini Abu Daud riwayat, jelas-jelas dhaif, tapi dia tak kata dhaif. Apa Ibn Hajar beritahu? Kemungkinan besar, antara kemungkinan dia apa? Selalu nyata dan terang, tak payah ulang. Dia sebut hadis tu, kita boleh bayang zaman tu kata murid dia ramai, kita sebut hadis orang gelak bak muka. Maksudnya Imam Tirmizi pun cerita, itu bukan saya nak cerita betul, ini saya andaikan. Maksudnya begitu sekali. Dia sebut sampai ada setengah-setengah yang terbukti apa? Di hujung kitab ni, ada satu kitab Ilal, kalau kita boleh baca terjemahan Tirmizi. Kitab Ilal ni Tirmizi dia macam muqaddimah yang duduk kat belakang. Maksud dia. Buku ni kena baca juga. Dalam banyak-banyak cerita ni, dia beritahu macam mana ada murid Imam Ahmad datang jumpa dia, sebut satu hadis, dan Imam Ahmad marah dia. Dengar sanad, dengar hadis, marah tu. Maksudnya tak sempat cakap apa lagi. Itu maksud dia. Itu maksud tanpa ulasan. Saya nak cari ni mungkin ambil masa, tapi di belakang ni memang nyata dan jelas. Apa yang dia kata? Maksudnya bila orang tanya dia kata, ni kita jumpa alhamdulillah. Dia kata sini,
Satu hari kami bersama dengan Ahmad bin Hanbal menyebut tentang satu hadis dalam babak tertentu. Kemudian dia sebutlah, kau ada tak hadis sebab ni, bincang gitu lah, bincang. Kemudian seorang sebut, ya ada, aku satu hadis daripada Hajjaj bin Nusair, daripada ni semua, berkata Rasulullah sekian. Faghadiba Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal marah. Dengar hadis tu dengan sanad, dengan matan teks dia, patut kita seronok dengan hadis kan. Kalau kita duduk tempat Imam Ahmad, kita sengih dia tak tahu apa. Imam Ahmad, faghadiba Ahmad bin Hanbal. Ahmad marah. Ahmad marah, dia kata apa? Istaghfir rabbak. Mohon ampunlah dengan Tuhan. Hang minta ampun, hang istighfar banyak-banyak. Sampai tahap tu dia marah. Heran, kenapa ni? Sebab apa? Imam Tirmizi kata ni, Ahmad buat begitu kerana terlalu dhaif hadis tersebut, sanadnya, dan tak pernah ada hadis yang macam tu. Wujud pula nama-nama seperti itu, maka dia marah. Dia tak cakap apa dah. Dia tak cakap ini dhaif. Tak ada cakap lah. Hang istighfar banyak-banyak. Kalau dia kata hang jaga. Siap lah. Awak mai, maksudnya aku duk ajak hang selama ni hadis, hang boleh bawa hadis macam ni dia teruk. Itu maksud istighfar. Itu maksud. Ada satu lagi dia sebut sebelum tu, dia kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kedua, hadis tu terlampau dhaif sampai dia dengar dia dah menyebabkan dia berubah. So begitu juga kita boleh faham, bayangkan bagaimana guru sebut hadis, murid-murid itu orang macam dia juga, yang hebat dengan dia, akan jadi macam dah tahu, tak payah ulas. Itu satu. Satu lagi kemungkinan yang juga berlaku ialah imam-imam hadis ni bila dia buat buku hadis, dia bukan buat buku, tulis buku betul suruh orang beli. Tak logik. Ataupun dia buat buku, okey, aku siap dah ambil, hang salin. Tak. Dia akan buat majlis bacaan hadis. Kan? Siapa nak dengar kitab Sunan Tirmizi daripada aku, duduk depan aku, tulis, salin, baca dan sebagainya. Imam Bukhari pun sama juga. So, apa yang berlaku ialah ramai murid yang mendengar. Dan kadang-kadang imam-imam ni buat majlis beberapa kali, ulang beberapa kali sepanjang dia hidup. Apa yang berlaku ialah kadang-kadang dia bagi ulasan di majlis yang pertama, yang kedua dia tak bagi ulasan lah. Boleh faham maksudnya kan? Dia ajar Tirmizi ni, sambil-sambil dia ajar tu, semua tulis semua, dia pun bagi ulasan. Ataupun Abu Dawud ataupun An-Nasa'i pernah berlaku. An-Nasa'i sebut hadis ni dhaif semua. Tapi kali kedua yang dia buat yang akan datang ni, bertahun lepas tu ke apa, dia tak ulas sebab dia dah ulas tadi. Ataupun dia lupa lah ulasan yang pertama, dia dah ulas lah. Dia ingat macam aku dah ulas, dan mungkin murid-murid yang ada pun dah salin, aku tak boleh ulas. Jadi yang masalah kita jumpa manuskrip yang tak ada ulasan, sedangkan ada manuskrip yang lain yang ada ulasan tersebut. So ini cukup cantik. Sebab tu ada hadis yang berlaku macam tu, tak selesai pada Imam An-Nasa'i atau Abu Dawud, riwayat tertentu ada diulas. Hadis ni begini. Abu Dawud dia, hadis ni dhaif, ada riwayat yang lain, naskah yang lain, murid yang lain, manuskrip lain, madhah yang lain, tak ada. So apa maksud dia? Inilah kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan hadis tu ada sebab kenapa dia masuk situ. Kita jangan terus bagi sebab silap, lupa, tak tahu. Ini kita. Dia bukan imam hadis, ini makmum hadis. Kita lah makmum hadis kan. Imam tak mungkin begitu. Baik. Kemudian kita boleh ringkaskan lagi antara sebab yang menyebabkan hadis dhaif ini muncul dalam kitab-kitab mereka itu ialah kerana hadis dhaif itu, okey, kita boleh ulang balik dengan saya rasa takut dan masa terlalu panjang, kita nak ringkaskan. Kalau yang tadi saya dah sebut yang dah ada lah maksudnya. Okey, apa sebab dia? Ulama-ulama menguraikan kenapa orang tanya persoalan timbul setiap masa. Pernah dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, pernah dijawab oleh imam-imam yang lain. Kenapa wujud hadis dhaif dalam buku imam-imam hadis? Okey. Antara sebab ni ialah mereka menulis hadis tersebut untuk memberi penjelasan ia dhaif. Ini kita dah sebut dulu kan, Naqlah Ibnu Majah. Tujuan dia letak hadis dalam kitab tersebut ialah dia nak bagi tahu dhaif. Tiba-tiba kita marah ada pula, kenapa letak? Kita betul terima kasih lah. Kita marah dia kata, apa letak ada dhaif ni? Kan pening. Kita pening memang, kita sahih apa kita pening, tambah dhaif lagi pening. Dia letak sebagai, sebab tu Imam At-Tirmizi bagi nama kitab dia, Kitab Al-Jami', dan di hujung dia kata untuk menjelaskan yang ma'lul, yang dhaif, wa ma 'alaihi al-amal, dan apa yang diamalkan. Maksud sekarang ni tujuan dia buat kitab ni
bukan sama macam Al-Bukhari buat kitab. Contoh, Imam Bukhari buat kitab nak bagi tahu yang sahih. Dia buat kitab, dia nak bagi tahu hadis yang diamalkan. Dan di hujung buku ni dia bagi tahu ada 2 atau 3 hadis yang tak diamalkan oleh mana-mana ahli fiqh, dia boh juga. Tapi majoriti buku hadis dan kitab dia ialah yang pernah diamalkan, diambil sebagai dalil. So seolah-olah dia nak bagi tahu kita, wahai orang Islam, wahai yang berminat tentang hukum hakam, inilah dia hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama. Sebab tu dalam buku ni dia bagi tahu mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal, dan lagi mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Abdullah bin Mubarak dan mazhab Ishaq bin Rahawiyah. Dia beritahu mazhab-mazhab yang terkenal pada zaman tersebut. Inilah tujuan dia buat kitab ni. Jadi dia perlu sebut hadis yang dhaif untuk memberikan nasihat bahawa ia dhaif dan ia diamalkan ke tak diamalkan sebagainya. Okey, itu satu untuk dia penjelasan. Dan dia tak perlu ulas banyak-banyak sebab dia dah bagi saya ulama zaman tersebut telah pun faham kenapa dia buat buku tersebut, dengan tajuknya, dengan kehebatan dia, dengan tujuan yang dia beritahu, dengan mukadimah dia beritahu. Macam Abu Daud ada mukadimah dia, tapi mukadimah dia bukan dalam kitab Abu Daud, mukadimah dalam kitab asing yang orang tanya dia soalan, cerita sikit tentang sunat Abu Daud, dia cerita balik, aku buat kitab ni begini dan begini, dan dia beritahu aku sebut dalam tu yang sahih dan yang hampir dengannya, yang dhaif aku sebut juga, kadang-kadang yang dhaif sangat aku beritahu. Dan ada yang aku diamkan, tapi semuanya masyhur. Sudah beritahu. So kita kena kenal kitab-kitab ni sebegini. Sama juga dengan kitab-kitab yang lain, kitab Musnad dan sebagainya. Musnad Ahmad kita beritahu dia, anak dia tanya, dia cakap bukan semuanya sahih, tapi dia nak beritahu yang masyhur. Okey. Baik. Yang kedua ialah imam-imam hadis ni menulis hadis ni untuk dipanggil satu istilah dalam hadis iktibas. Iktibar ni bukan maksud iktibar kita ni iktibar daripada tsunami bukan. Iktibar ni ialah untuk kalau ada sokongan daripada hadis yang lain, sanad yang lain, maka dia simpan dulu hadis ni untuk dia cek balik nanti dan kuatkan. Di zaman dia hidup lah, kan dia orang buat buku ni masa dia hidup, sikit-sikit kan. Al-Bukhari buat 16 tahun contohnya, atau Tirmizi buat katanya lebih kurang 10 tahun. Jadi dia simpan untuk dikuatkan ke dia tu kan. So ini tugas ahli hadis zaman tersebut, dia tulis hadis untuk menguatkan, untuk dikuatkan, ataupun untuk menanti kalau dia akan jumpa hadis yang menguatkan. So ini antara tujuan dia mengekalkan hadis tersebut dalam tu. Okey. Yang tentang penjelasan tadi, sebelum daripada imam-imam ni pun dah ada ulama hadis yang tulis hadis untuk menjelaskan kepada orang. Contohnya tak salah saya Yahya bin Ma'in, dia tulis satu set, satu naskah hadis-hadis palsu. Dia salin, tapi dia salin dalam diam-diam, dia tutup. Lepas tu orang datang dia tutup. Lepas tu Ahmad bin Hanbal cakap, aku tak malu kau salin macam ni, kau ni cakap gini-gini. Imam Ahmad masa tu tak clear lagi sebab apa. Dia kata, aku tulis ni nanti aku boleh tahu dia palsu, nanti senang kau nak buktikan ke orang. Dia kata, walaupun orang tak suka nampak aku tulis, sebab tu aku tutup kan. Tapi tujuan apa? Nanti aku tahu bila orang sebut salah dan orang tersalah ambil ni, aku dapat buktikan. So itu kadang-kadang bukti. Kita nak bukti maksudnya kan. Kita cakap soal bukti kan, sebab tu kita kena ada juga. Terus kurang-kurangnya apa benda zaman sekarang ni orang nak sebagai bukti. Oh benda kan, kita kena cakap juga. So itu imam-imam hadis buat. Yang ketiga ialah sebabnya ialah kerana ia pernah diamalkan oleh beberapa ulama atau mazhab. So dia bergantung soal amalan, bukan soal sahih hadis tersebut, soal amalan. Ini yang banyak. Okey, bila amalan merujuk kepada fiqh, merujuk kepada fadail amal, merujuk kepada semua benda. Dan kadang-kadang yang keempat yang kaitan dengan dia ialah hadis-hadis tersebut sebenarnya ialah fatwa-fatwa sahabat ataupun fatwa-fatwa tabi'in ataupun amalan sahabat. Tapi riwayat yang Nabi buat tu riwayat dhaif. Disebut juga untuk memberikan penjelasan dari mana datang dan bersama, disebut bersama itu maksudnya. So ini berlaku dalam kitab Tirmizi tersebut. Dan satu lagi ialah sebab ialah perbezaan naskah yang disalin. Kita beritahu tadi kan, itu masuk sekali. Perbezaan naskah yang disalin oleh murid-murid dia, dan juga kesilapan mungkin daripada penyalin selepas tersebut yang mungkin salin silap ataupun penyemak tu. Sebab tu saya ingat saya di zaman di zaman An-Nawawi sendiri masih lagi ada beberapa ataupun telah terwujud perbezaan salinan naskah.
Bila Tirmizi kata begini, bila bukan Tirmizi, Nawawi, Imam Nawawi. Zaman Imam Nawawi, zaman Ibn Hajar, setiap zaman akan wujud persoalan manuskrip. Ada beza sikit-sikit. Sebab tu bila antara kaedah nak cek buku-buku yang terkenal ni ialah ulama akan kumpulkan banyak manuskrip untuk buat perbandingan. Sebab kadang-kadang ada tertinggal, kadang-kadang ada tersilap dan sebagainya. Okey. Dan juga kita boleh beritahu bahawa antara sebabnya lagi ialah perkara tersebut ialah fadail amal. Kan, bukan hukum fiqh tapi dosa, pahala, gandaan pahala amalan. Sebab tu bila Imam Ahmad dan imam-imam terdahulu mereka kata apa? Tasyaddadna fil asanid. Kami keras dalam sanad apa? Halal dan haram. Tapi kalau sampai soal yang agak mudah sikit, yang tak melibatkan soal amalan biasa, tasahal, kami mudahkan sikit. Maksudnya benar telah dipraktikkan sejak zaman kurun kedua sebelum imam-imam hadir lagi. Maksud imam-imam Ahmad dan guru dia pun pernah praktikkan benda yang sama. Sebenarnya tak heranlah kalau kita jumpa beberapa hadis yang berkaitan dengan soal yang bukan halal haram, yang ada dalam kitab-kitab imam tu, dan mereka tahu benda tu sebab dia menggalakkan amalan. Mungkin kita cakap tak setuju dengan kaedah ni, kita ambil yang sahih saja pun tak apa-apa juga, tapi kita nak faham kenapa disebut. Okey. Dan aku tinggal satu benda tadi. Fadail amal, soal amalan. Okey. Baik. Jadi bila ada hadis yang dhaif sebegini, okey. Satu lagi ketiga ialah ia tak dhaif. Itu maksudnya. Ia dianggap dhaif. Ada satu lagi kemungkinan yang saya sebut tadi awal tu. Iaitu kita ingat ia dhaif tapi tak dhaif. Seperti mana tadi kita nampak perbezaan di antara penyemak dengan imam yang asal. So, kalau kita tengok penyemak dan footnote dia akan cakap ini dhaif, tapi sebenarnya tidak. Ataupun sebaliknya pun ada juga. Imam-imam tu dah kata sahih, dia kata dhaif, ataupun sebaliknya. So benda-benda akan berlaku, dan kita kena, saya nasihatkan dari saya dan sahabat-sahabat, kita kena utamakan buku asal. Macam mana cara sekali? Utamakan buku asal, baru kita dapat faham maksud. Kita mungkin akan anggap macam saya shortcut je lah, saya tak payahlah tengok buku asal, sebab saya menganggap sama sahaja antara penyemak dengan buku asal. Ini satu benda yang amat bahaya. Hasil dia akan berlaku lah apa yang kita dapat pada hari ini, kelam kabut. Kejap kata sahih, kejap kata dhaif, kejap kata tak, kejap kata ubah balik. Kenapa? Kerana tak tengok buku asal. Lebih pada tengok apa? Contoh macam satu hadis tu, tengok penyemak moden 10 orang. 10 orang bawa 5 kata sahih, 5 kata dhaif. Kita semua tengok yang moden. Rupa-rupanya bila kita tengok yang lama, yang awal, yang hebat, semua sepakat sama ada sahih ataupun itu kita kena yakin, dan sampai ke tahap kita kena, dia akan membangkitkan rasa hormat dan memelihara ilmu kajian hadis daripada orang yang boleh masuk dan kata imam-imam ni terlepas pandang, tersilap dan sebagainya. Itu maksudnya. Dan kadang-kadang ulama-ulama bagi kita akhlak yang cukup tinggi, iaitu mereka kata walaupun nampak sahih bagi kita kadang-kadang, walaupun nampak dhaif bagi kita kadang-kadang, mereka lebih tahu. Itu kena ada juga satu sikap akhlak. Bukan maksud sikap yang digunakan pada semua tempat, tapi kena ada sikap macam tu. Maksudnya kalau kita jumpa satu hadis yang kata dhaif, dia kata sahih, okey, so kita kena ada juga satu ayat mungkin mereka lebih tahu daripada kita. Dia tak boleh apa, setengah tu kadang macam cakap, ada saya jumpa orang Arab tulis buku, dia kata Imam Abu Daud kata hadis ini dhaif, dia kata tidak begitu. Macam power sangat. Imam Abu Daud kata hadis ini hanya riwayat orang ni dan orang ni. Dia kata sebenarnya ada lagi riwayat lain. Nampak dia macam argue sampai ke tahap kita kata Abu Daud ni apa terpencil ke tak jumpa ke, kita datang semua benar. Rupanya bila kita tengok balik, sepakat ulama-ulama dulu tu sepakat. Ulama yang kemudian aja yang bincang balik isu. Okey. Dan kalau ada lagi saya tinggal, saya buka pada soalan. Kalau ada soalan nak tanya, kalau saya beritahu yang tak apa nak faham, mungkin boleh dengar balik rakaman. Kalau tak faham juga, dia tanya soalan, kurang-kurang saya boleh
cuba untuk dia dijangka. Imam-imam yang dalam tiga golongan ni, imam-imam yang salah dalam tiga golongan ni, itu soalan pertama. Soalan kedua, apa beza maudhu dengan bukan? Maudhu dengan? Bukan. Okey. Soalan ketiga, ya, bukan kita terutama semua tadi menyebabkan untuk bukan, tapi utamakan semua pada pasal. Sebahagian. Lepas tu, Ustaz beritahu antara sebab ada hadis-hadis doa dalam Ustaz ni dan disebabkan hadis itu ditulis pada zaman itu di mana perbezaan waktu keadaan macam-macam lah besar teknologi penyampaian maklumat dan boleh kemudian. Jadi yang saya nampak bukankah sebenarnya untuk menyesuaikan kita tu pada zaman sekarang. Okey. Yang pertama tentang yang orang yang mengatakan pandangan tadi kan. Saya seingat saya yang kata boleh amal secara semua hadis doa ini semua boleh amal, bukanlah ulama imam-imam hadis lah, tapi lebih kepada banyak bahagian fiqh dan sebagainya. Itu saya tak ingatlah dari segi nama, tapi pandangan tu tak popular di kalangan ulama hadis. Dia lebih popular di kalangan ulama fiqh dan sebagainya, dan ulama-ulama lain. Kalau yang kata tak boleh langsung ni, yang saya nampak lebih kepada ulama moden yang tak boleh langsung. Ya. Hatta kalau kita nak sebut nama pun, yang saya ingat menulis dengan jelas pasal hal ni adalah Syekh Albani. Dia menulis dalam kitab dia Tamamul Minnah, mukadimah tangga awal. Dan dia menulis dan juga ada ulama-ulama daripada kalangan yang mengatakan mereka ni salafi. So dia memang dia macam ada satu kaitan, bukan semua tapi kebanyakan ada kaitan yang jelas. Kalau dia salafi, dia akan kata tak boleh langsung beramal dengan hadis dhaif. Dan ni kalau kita tengok daripada fatwa-fatwa ulama daripada geng-geng ni pun memang jelas yang kata begitu. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah pegang pandangan tersebut. Kemudian lepas tu dia macam ubah ni. Dia tak mudah dia pegang, dia tak boleh langsung, kemudian dia ubah ni. Kemudian di kalangan ulama hadis yang lain zaman moden ni, kebanyakan cakap macam tu lah, kata kita dah ada cukuplah dengan hadis sahih kan. Dan itulah dia mengetatkan syarat tu sampai ke tahap syarat tu tak boleh dilaksanakan. Tapi yang ketiga ni juga adalah pandangan yang ramai juga ulama hadis moden, sebagai yang lain lah, yang lain. Dan pandangan ni sebenarnya sesuai dengan huraian lah, maksudnya dengan pandangan imam-imam hadis di zaman awal yang mengatakan tadi, yang saya sebut sebelum tadi, mereka membeza-bezakan antara hadis yang boleh dan tak boleh. Sebab tu ada orang buat kajian tentang imam-imam ni. Di antara yang buat kajian tu ialah dia buat kajian tentang Imam Ahmad. Adakah Imam Ahmad menolak semua hadis dhaif atau menerima semua? Tak. Dia memilih dan menerima berdasarkan syarat tertentu. So ini maksud dia. Betul bila Imam Ahmad contohnya dia tak terima hadis hadis semayang tasbih, dia tak beramal dengan hadis walaupun ia dhaif, dan dia tak beramal. Bahkan tak ada mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i tak pernah buat benda tu. Imam Abu Hanifah pun tak ada pandangan tu. Imam Malik pun tak pernah buat. Imam Ahmad dia kata dhaif dan dia tak buat. Tapi ada hadis yang dhaif dan dia ambil pandangan. Bahkan dia kata kepada anak dia, wahai anakku, kau tahu cara aku, kalau dibanding aku nak ambil pandangan begitu saja, nak ambil hadis dhaif, kau ambil hadis dhaif saja. Ada ketikanya dia ambil hadis dhaif yang dikata lebih baik daripada pandangan seperti itu. So syarat pandangan yang ketiga tu menepati banyak perjalanan yang berlaku di zaman awal. Ni boleh tengok lebih lanjut dalam penulisan yang merujuk pada itu lah. Tapi masalah sekarang ni, yang tadi tu lah, ada orang kata pendapat yang kedua tu pendapat Bukhari. So dia sekat di situ. Sudah tak ada bukti pun. Sebab tu Imam Bukhari ada buku dia yang lain yang menyebut dia dhaif. Macam buku Al-Adabul Mufrad, dhaif.
Kenapa dia kata tak boleh beramal tapi dia buat buku yang ada hadis dhaif? So sekarang ni ada orang bincang, bila kita cari balik, ramai orang yang tersekat kepada pandangan tak boleh langsung dengan menggunakan nama-nama seperti Imam Al-Bukhari. Habis sekat gitu. Tak boleh buat apa lah. Sedangkan orang yang kata. Ya. Okey. Ini sama juga dengan orang yang kita pernah sebut dulu. Ini mungkin amat mendalam, tapi siapa yang nak tahu dia perlu tahu tentang beza syarat penerimaan hadis mu'an'an di sisi Bukhari dan Muslim. Ada orang kata belaid, sedangkan sama. Siapa yang cakap belaid? Ada orang cakap. Adakah dia belaid? Tak, dia sama. So sekarang ni ada orang yang baca sumber kedua, ketiga, so dia silap faham tentang pengamalan yang imam-imam. Yang kedua tentang maudhu' dan munkar. Istilah munkar ni luas. Kalau tengok dalam buku tertentu dia kecilkan, buku tertentu dia besarkan. Maudhu' memang jelas palsu. Hadis yang dua sama ada dikatakan hadis Nabi sedangkan dia kata-kata hikmah. Yang kedua dicipta oleh pencipta hadis palsu. Itu sejarah dah nampak, dah menjelaskan siapa yang buat benda tu kan. Apa ni? Okey. Kemudian yang mungkar tadi dia lebih menunjuk kepada hadis yang ada banyak kesilapan, yang ada kesilapan. So istilah mungkar jangan kita kaitkan dengan cegah mungkar tu. Satu, bila orang cakap ni hadis mungkar tu, ni kita kena cegah baru nak cegah hadis tu lah. Hadis mungkar maksudnya ialah hadis yang ada kesilapan. Sebab tu Imam Ahmad dan juga ulama hadis yang lain pernah menyatakan al-munkar selama-lamanya akan jadi mungkar. Maksud dia hadis yang ada silap, dia akan silap macam mana kita tak boleh jadikan dia sahih. Itu maksudnya. Dia tersilap. Maksudnya asal dia kesilapan, bukan asalnya ialah lupa, ada orang ingat apa. Dia memang asalnya tak wujud tapi dia terwujud lepas itu. Itu nama hadis mungkar. Istilah yang lebih umum kan. Sebab tu ulama dulu guna istilah khata', silap, istilah mungkar ataupun istilah yang lain lagi. Hadis masuk dalam hadis ke apa semua. So dia ada nama-nama dia. Tapi kalau tengok masalah hadis yang ringkas, dia sebut mungkar ni satu aspek dia, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif menyalahi apa yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah. Contoh kan. So kita tak nak ambil kita kecil, sebab kita dia kecil dan dia juga dibesarkan. Dan bila ulama dulu kata hadis yang mungkar, ada banyak makna. Kadang-kadang dia kata periwayat ini lahu manakir. Dia ada banyak hadis mungkar. Maksud dia apa? Mungkin boleh maksud dia banyak kesilapan dan juga boleh masuk hadis yang pelik. Beza. Manakir wa gharaib. Oh, ada hadis mungkar dan ada gharib. Gharib sama juga, gharib makna luas. Macam-macam makna boleh masuk. Hadis yang sanad dia single, yang terlalu pelik pun boleh, yang maknanya pelik pun masuk pelik juga. Sampaikan ada ulama kata kena apa? Ada periwayat yang okey tapi marah hanya jatuh sebab dia riwayat banyak sangat hadis yang gharib. So masuk gharib tu apa? Dia yang pelik. So gharib yang masuk yang Tirmizi kata hadis tu gharib lain lah. Maksud dia mungkin lain. Ya, itu maksudnya. So istilah ni saya pernah tulis dalam internet beberapa kali. Istilah ni jangan penuntut ilmu perangkap dengan istilah. Dia pegang satu ni maksudnya. So dia takkan faham benda lain. Dia silap faham lagi benda lain. Ya, kita pernah cerita dulu pasal hadis hasan. Maksudnya banyak kan. Kita dulu kan hadis hasan maksudnya banyak. Kita sekarang ada hadis hasan maksudnya saya lebih kurang tak? Hadis hasan ada banyak maksud. So sekarang ni saya nak beritahu ringkas payah, tapi nak ceritanya kalau belajar masalah hadis gunakan banyak buku. Dapat tahu banyak benda. Yang ketiga dia footnote. Kalau dia memperjelaskan tak apa. Tapi kalau footnote dia argue balik ataupun ubah ataupun lain, itu yang kita percakap. Kan? Memang footnote kita perlu. Pencetakan buku-buku baru perlukan kepada pengkaji, penyemak, editor, betul. Perlu kepada orang yang buat ulasan untuk lebih memudahkan. Contoh macam dia beritahu macam kitab hadis ni dia Tirmizi tulis, dia beritahu hadis ni juga ada dalam Sahih Muslim, juga ada dalam Sahih Bukhari. So kita dapat maklumat tambahan. Ataupun dia beritahu maksud perkataan ni ialah apa? Maklumat tambahan. Tapi kalau imam tu kata dhaif, dia beritahu kata sahih. Itu satu hal yang kita kena fikir. Tak kata dia salah 100%, tapi inilah yang menyebabkan setengah penuntut ilmu dia seronok dengan footnote.
Sebab dia kata kunut ni cukup. Dia kata melegakan, settle. Dan dia nak ringkas. Dia nak kurungan, dalam kurungan. Yang pengganti itu salah juga, salah sudut. Sebab salah juga, sebab dia bagi ulasan. Mungkin dia tak mampu untuk bagi ulasan, tapi sebab sekarang kita kena faham negara Arab, siapa yang cetak buku Arab. Ni saya tak nak kata niat buruk atau tak, tapi siapa yang tahu pasaran buku Arab, siapa yang terlibat dengan percetakan, penyemakan semua, memang untung banyak. Dia akan dapat hasil jualan seluruh dunia, bukan seluruh negara Arab, bukan satu negara ya. Seluruh dunia Islam buku dia akan dijual. Sebab tu syarikat buku di sana, syarikat jutawan, bos dia orang jutawan. Sebab buku Arab dijual di seluruh dunia Islam. Orang akan beli, orang akan import semua. Di Malaysia pun ada banyak kedai buku Arab yang bawa main berkontainer-kontainer semua. Dia tahu ada orang Arab beli, ada orang Islam, orang Melayu membeli, semua beli. Okay. So bila dia buat benda tu, kita tak tahu dia ni muda lagi ke, berpengalaman ke, dia betul-betul tahu ke. Ada yang lebih teruk, ada yang pencetak yang terbukti, penyemak yang buat footnote ni, dia ciplak orang punya, terang-terang dia tukar nama, dia tukar kulit, footnote sama semua. Ada pernah berlaku apa ni, dengan bukti, dengan kadang-kadang masuk mahkamah, kadang-kadang masuk surat khabar, kadang-kadang masuk dalam buku dijelaskan dengan bukti yang nyata, dia buat comparison, dia letak teks asal dengan teks yang dicuri semua sampai ke tahap tu. Jadi kita tak kenal footnote dia siapa buat. Kita mungkin kenal nama dia, kita tak kenal siapa dia. Sebab tu ada pernah berlaku apa ni, apa guru saya lah, Syekh Shu'aib Al-Na'ud kan. Apa ni, bukan nak kata dia ni betul sangat kan. Dia ni ulama, dia betul dan dia silap. Orang lain boleh tegur. Satu hari tu dia, tapi dia ni kalau ikut dia Jordan ni tempat rujukan utama lah kan. Dia memang masya-Allah lah Muhammad hadis. Jadi satu hari dia tengok ada satu kitab keluar kat kedai. Ambil semua yang dia buat sebiji, letaklah pulut. Sebiji dengan semua benda. Dia pun tulis dekat buku tu. Dia ada buku tu. Dia beli ke orang bagi tak tahu. Saya tengok dia punya salinan tulisan tangan dia tulis, dia dekat muka depan kosong dia tulis. Subhanallah, dia kata buku ni sebenarnya ambil daripada buku aku. Dia kata inilah dia, semoga Allah balas. Dia tak masuk mahkamah pun lah. Ya, masuknya sampai ke tahap tu, nama orang lain, syarikat lain ambil sebiji apa yang dia dah buat bertahun-tahun, ambil buh sini cetak lain. Kadang kita tak tahu, dan kadang kita pun tak tahu siapa dia, kelulusan dia dan sebagainya. So paling penting sekarang ni ialah kalau saya macam saya di kalangan sahabat-sahabat saya, ustaz yang lebih tahu daripada saya tanya dia, kitab ni dia tengok nama Syekh Subhi Samarrai. So Samarrai siapa? Ada kawan saya tahu dia ni orang baru saya faham apa ni kelayakan dia. Itu maksud kau ni dia tahu nama dia. Itu penting lah. Soal dia membantu, bukan yang membantu lah. Dia menerangkan, dia menjelaskan sebagainya. Saya ada buku sini, bagi contoh, buku yang dibuat oleh ulama yang moden. Dia buat semua hadis-hadis yang tidak sahih tentang zikir. Okay. So ni apa, kita terima kasih kat dia lah, dia buat benda ni. Maksudnya dia macam dia ambil hadis-hadis zikir tidur, zikir makan, zikir apa, doa semua. So dia beritahu dengan doa dan kitab mana semua. Dan bila kita buka balik, memang dia ada dalam kitab yang terkenal. Ya. Kitab Tabrani, kitab At-Tirmizi, kitab Abu Awana, semua imam Ibn Sunni, An-Nawawi, An-Nasa'i, dalam Musnad Ahmad ni, doa ni. Doa lepas sembahyang, Allahumma inni as'aluka at-tabata fil amr wa as'aluka al-'azimata 'ala ar-rusul wa as'aluka syukra ni'mati wa husna. So ini dhaif dia. Okey. Dalam Musnad Ahmad dia. Sebab doa-doa ni benda yang terbuka. Betul Ibn Khuzaimah pun pernah sebut, kalau doa ni yang tak, yang kita boleh terima, kita boleh amal. Doa ni sama, dalam hal ni sama. Sampai dia fikirkan macam mana ada orang pernah petikai doa tu, doa ni semua, kita kata tak apa.
lagi mana dia boleh diamalkan dan memang ada. Ini lagi sesat dalam buku Al-Qaul Imam Syafi'i. Doa kepada Sayyidina Ali, doa ketika mencium Hajar Aswad. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyika. Begitulah juga Tayalisi, Ibnu Syaibah, Al-Baihaqi, semua imam besar. Dan dia kata juga disebut oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Imam Syafi'i, Imam Baihaqi semua. Masya-Allah. So kita kata adakah Imam Syafi'i tak tahu? Ada yang tak ni. Dia tahu sangat-sangat. Jadi kalau kita ada masa, insya-Allah akan datang, kita ada kelapangan, kita boleh teroka lagi dalam tajuk yang berkaitan agar kita boleh kenal kehebatan dengan bukti. Allahu a'lam setakat keluar saya. Semua berletih nak bawa. Okey. Kita urus 9:30.